Okey, baiklah. Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Jadi, pada hari ini kita akan melihat unit ketiga, murid bertanggungjawab. Okey. Memandangkan kita tidak lama lagi akan kembali ke sekolah, maka kamu juga akan melakukan beberapa tanggungjawab yang biasa kamu lakukan semasa berada di sekolah. Okey. Jadi nilai yang kita akan tekankan untuk topik ini ialah nilai bertanggungjawab. Apa tanggungjawab kamu? Kenapa kamu kena bertanggungjawab? Dan apa yang kamu rasa setelah kamu melaksanakan tanggungjawab kamu, dan apabila kawan-kawan kamu melakukan tanggungjawab mereka, apa perasaan yang kamu rasa? Dan mungkin beberapa pengalaman lah dan contoh tanggungjawab yang ada di sekolah. Okey, jadi untuk hari ini kamu boleh rujuk ke surat 17. Cikgu akan cerita serba sedikit berkenaan dengan apa yang kamu boleh lihat pada gambar ini dan beberapa perkara yang kamu boleh tahu berkenaan dengan nilai tanggungjawab. Okey. Jadi nilai tanggungjawab ni kamu boleh lihat sebagai satu tugas atau satu kerja yang perlu kamu lakukan apabila kamu bergelar seorang murid. Dan apabila kamu menjadi seorang murid, tak kisahlah kamu murid tahun 2 ke, kamu murid tahun 3 ke, tahun 4, selagi mana kamu bergelar seorang murid, tanggungjawab ni masih berada di bawah bahu kamu lah dan kamu perlu lakukan. Okey, contohnya antara tanggungjawab yang ada sebagai seorang murid, contohnya tanggungjawab apabila kamu di sekolah, tanggungjawab apabila kamu di kelas, tanggungjawab kamu terhadap guru kamu, tanggungjawab kamu terhadap rakan-rakan kamu, dan tanggungjawab kamu apabila kamu berada di kantin dan macam-macam lah. Kalau kita nak cerita tanggungjawab ni memang banyak perkara yang boleh kita sentuh dan kita boleh tahu. Okey, contohlah kita ambil satu perkara dahulu. Okey, tanggungjawab kamu sebagai seorang murid di kelas. Kita ambil perkara yang paling lazim kamu lakukan di kelas lah. Okey, di kelas. Apa tanggungjawab kamu yang kamu selalu lakukan? Yang pertama, kamu bertanggungjawab untuk pastikan kelas dalam keadaan bersih. Okey. Ini tanggungjawab yang pertama. Kamu kena pastikan kelas dalam keadaan bersih. Macam mana? Apabila kamu berada di kelas, kamu kena pastikan kamu melakukan tugas yang kamu telah rancang. Jadual tugas tu, apabila nama kamu ada, kamu contoh hari Isnin kamu kena menyapu, maka kamu lakukan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada diri kamu dengan kamu menyapu lah. Jangan kamu tinggalkan. Apabila kamu tinggalkan tugas kamu, maka kamu tidak akan dapat capai apa yang disasarkan. Contoh, kamu tidak menyapu, maka kelas kamu akan kotor dan menyebabkan kamu sendiri tidak selesa untuk belajar di dalam kelas tersebut. Okey, sebagai contoh yang lain, tugas kamu kena padam papan putih, tapi kamu tak laksanakan tugas. Apabila cikgu kamu masuk, dia tengok, tanya siapa yang tugas, tak pasal satu kelas kena marah dengan cikgu kamu. Itu contoh. Okey. Selain tu, contoh dia, tugas ialah kamu kena susun meja, macam-macam tugas lain lah. Susun meja supaya kelas kamu dalam keadaan teratur dan kamu sendiri selesa untuk belajar. Sebab apa? Apabila kamu laksanakan semua tugas tu, kamu akan belajar dalam suatu suasana yang kondusif. Dan cikgu yakin apabila kelas kamu berada dalam keadaan yang kondusif, kamu lebih mudah untuk belajar dan untuk menerima ilmu. Okey. Selain itu, tanggungjawab kamu di kelas juga ialah
menjaga peralatan yang ada di kelas. Okey, contoh peralatan-peralatan yang ada di kelas ialah meja, kerusi, pemadam, marker kelas, pembaris. Okey, antara perkara yang paling susah kamu nak jaga ialah pembaris yang berada di kelas. Selalunya apabila cikgu masuk ke kelas, pembaris tu sama ada patah separuh ataupun hilang separuh. Selalunya ia terjadi apabila dalam kalangan kamu jadikan pembaris tu sebagai pedang lah. Walaupun memanglah dia rupa macam pedang, tapi janganlah buat kamu gunakan pembaris tu untuk kamu pukul kawan kamu. Bila patah, tanggungjawab kamu kena gantilah peralatan-peralatan yang rosak tu. Contoh meja. Meja kamu kena jaga dengan baik. Kamu tak menconteng, kamu tak toreh meja tu, kamu tak kotorkan meja tu. Dan kebanyakan cikgu nampak benda yang biasa berlaku kat meja-meja di kelas ialah apabila meja tu diconteng, kamu conteng nama kamu lah, kamu conteng nama kawan kamu lah. Kadang-kadang bukan kamu buat pun, orang-orang yang sebelumnya yang berada di kelas tu yang buat. Okey. Selain tu lepas meja, kerusi. Kerusi pun satu hal juga. Kamu pun walaupun kerusi tu kamu guna untuk duduk, nak duduk pun duduklah dengan cara yang betul. Okey, kerusi mempunyai berapa kaki? Ada 4 kaki. Dan apabila kamu gunakan kerusi dengan hanya menggunakan 2 kaki, bukan sahaja kamu dapat rosakkan kerusi tu, tapi kamu juga berisiko untuk jatuh, tergolek semasa kamu berada dalam kelas lah. Kamu faham lah, bila kerusi tu tinggal 2 kaki, kamu jongkit dia, kamu hilang kestabilan atau kamu jatuh. Bila kamu jatuh, kamu sendiri yang luka, nanti cikgu yang sendiri akan bantu kamu, tapi kamu juga susah lah nanti. Kenapa boleh jatuh? Banyak benda lah nanti. Okey, jadi gunakan peralatan dengan baik di kelas sebab apa? Ia sudah dipertanggungjawabkan kepada kamu, maka gunakanlah ia dengan sebaiknya. Okey, itu antara contoh-contoh lah tanggungjawab di kelas. Selain itu, tanggungjawab kamu sebagai seorang murid, okey, ialah tanggungjawab kamu kepada guru kamu. Apabila diberi latihan, kamu boleh siapkan dalam masa yang diberi. Bawa buku-buku yang diminta pada hari cikgu kamu mengajar. Itu bila ada di sekolah lah. Kamu nampak guru kamu tengah mengangkat barang yang banyak, tanggungjawab kamu ialah kamu boleh bantu guru kamu untuk bawa barang-barang tersebut. Okey, selain tu tanggungjawab kamu juga, kamu kena hormat guru-guru kamu. Sebab apa? Guru kamu lah yang menyampaikan ilmu kepada kamu dalam kelas. Okey, itu tanggungjawab kamu, antara tanggungjawab kamu dengan guru. Selain itu, tanggungjawab kamu dengan rakan-rakan kamu ialah kamu kena jaga persahabatan kamu lah. Jangan lakukan penganiayaan terhadap kawan kamu. Contohnya, kamu nampak kawan kamu bawa pemadam yang cantik, kamu pun curi pemadam kawan kamu. Jadi kamu dah jadi murid yang tidak bertanggungjawab lah. Lepas tu kamu nampak kawan kamu bawa banyak duit, kamu pun minta duit kat dia. Padahal kamu ada duit, tapi kamu minta kat dia. Kamu pun jadi seorang yang tidak bertanggungjawab. Okey. Selain itu tanggungjawab dengan kawan kamu. Tanggungjawab dengan sekolah. Apabila kamu berada di kawasan sekolah, sama juga, kamu kena jaga peralatan, kamu kena jaga kebersihan, kamu kena pastikan sekolah tu dalam keadaan yang terbaik lah. Sebab apa? Kamu sendiri yang mampu menjaga keadaan sekolah tu, sebab kamu sendiri warga sekolah. Seterusnya ialah tanggungjawab kamu sebagai orang murid di kantin, ialah kamu apabila selesai makan, tolong bawa pinggan tu ke besen yang disediakan. Kamu tak
menyusahkan pekerja kantin, kamu dapat beratur semasa membeli makanan. Itu dalam keadaan suasana bila tak ada COVID lah. Tapi bila dah kamu mula sekolah, cikgu rasa kamu akan beratur juga untuk beli makanan. Okey. Itu antara tanggungjawab yang kamu boleh lakukan apabila kamu kembali ke sekolah nanti. Okey, jadi kamu rasa kenapa kamu patut laksanakan tanggungjawab yang cikgu nyatakan tadi? Okey. Kita clear dulu. Okey. Kenapa perlu laksana? Okey, yang pertama. Okey, kamu perlu sana. Yang pertama ialah supaya kamu dapat kekalkan keharmonian di sekolah. Okey, sebab apa? Bila kamu dah lakukan tanggungjawab kamu, cikgu pasti dalam kalangan kamu sendiri nanti kamu akan rasa selesa, kamu rasa gembira sebab yalah, tugas kamu dah buat, tugas orang lain dah buat, maka tidak akan berlaku sebarang masalah. Okey, yang kedua, kekalkan keharmonian. Yang kedua ialah kamu dapat pastikan suasana pembelajaran yang positif dan kondusif. Okey. Seterusnya ialah kenapa kamu perlu laksanakan tanggungjawab kamu supaya kamu boleh wujudkan satu keadaan yang selesa dalam kalangan warga sekolah. Dan yang terakhir ialah kamu boleh berada di sekolah dalam keadaan yang gembira lah sebab kamu sendiri dah lakukan semua tugas kamu lakukan kerja kamu, maka cikgu kamu tak marah kamu. Okey, itu antara sebab kenapa kamu perlu laksanakan tanggungjawab kamu sebagai seorang murid. Okey. Jadi antara perasaan yang kamu akan dapat apabila kamu sudah lakukan tanggungjawab kamu, yang pertama kamu sendiri akan rasa perasaan ni ialah rasa yang kamu akan dapat apabila kamu melakukan sesuatu. Perasaan kamu yang pertama, kamu akan rasa gembira lah sebab kamu dah lakukan tugas kamu tengok kawan kamu pun dah laksanakan tugas mereka. Okey, kemudian yang pertama kamu akan rasa puas hati sebab apa? Kamu dah siapkan tugas kamu, maka kamu sendiri akan rasa puas hati sebab kamu tak perlu lakukan apa-apa tugas yang kamu rasa kamu perlu lakukan. Okey, yang ketiga, perasaan apabila kamu dah lakukan tanggungjawab kamu ialah kamu akan rasa gembira, puas hati. Mungkin kamu boleh tambah perasaan seronok lah sebab mungkin dalam masa kamu lakukan tanggungjawab kamu melakukan tanggungjawab tu secara bersama-sama, maka kamu akan timbulkan rasa seronok, kamu akan bina persahabatan kamu dengan lebih baik dan sebagainya. Okey, setakat itu sahaja untuk pelajaran pada hari ini. Jadi selepas ni cikgu akan beri latihan kepada kamu dalam bentuk live worksheet. Cikgu minta kamu jawab dalam link yang diberi, kemudian kamu screenshot
hasil kamu dan markah kamu kepada cikgu dan cikgu akan semak. Okey. Jadi setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang melihat video ini daripada awal hingga habis. Jadi kita akan berjumpa lagi pada pelajaran seterusnya, iaitu pada hari esok untuk topik yang topik yang sama, murid tanggungjawab pada muka seterusnya, iaitu tanggungjawab di sekolah. Kamu akan lihat beberapa tanggungjawab jawatan-jawatan tertentu yang ada di sekolah, dan kamu sendiri pun tahulah ada golongan-golongan ni di sekolah kamu. Okey. Jadi kesimpulannya, jadilah seorang murid yang bertanggungjawab. Sebab apa? Setiap orang ada tanggungjawab dia tersendiri, dan apabila kamu tidak melaksanakan tanggungjawab kamu, maka kamu akan menimbulkan kesusahan kepada orang lain dan diri kamu sendiri. Okey, setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua dan selamat menjawab tugasan yang diberi. Okey, terima kasih.